Pada hari ini, kumpulan kami akan membincangkan tentang mengapakah bahasa Melayu dan bahasa asing lebih menjadi pilihan berbanding dengan bahasa Murut. Dalam perbincangan ini juga, kami memfokuskan 3 perkara, yaitu apakah pendapat berkaitan dengan cabaran yang dihadapi dan juga isu yang timbul bagi bahasa Murut. Yang kedua, apakah yang kami pelajari daripada tajuk yang telah kami pilih. Dan yang terakhir ialah apakah usaha yang dilakukan bagi memertabatkan bahasa Murut. Menurut Saidatul Haji Nurnis, Murut merujuk kepada istilah yang digunakan oleh beberapa penulis yang mengatakan mereka yang tinggal di kawasan tanah utara Sarawak dan kawasan pedalaman di Sabah. Kaum Murut merupakan kaum yang kedua terbesar di negeri Sabah. Dan kaum Murut ni dia terdapat di kawasan daerah Tenom, Suk, Sepitang dan daerah Nabawan serta daerah Kalabakan. Selanjutnya adalah faktor globalisasi, di mana perniagaan antara bangsa pada masa kini ia memerlukan seseorang pekerja yang dapat berkomunikasi melebihi satu bahasa, dan kelebihan akan diberikan kepada mereka yang dapat bertutur dalam bahasa asing, contohnya dalam bahasa Cina, Jepun, Korea. Seterusnya adalah mempengaruhi status sosial, di mana penggunaan bahasa Melayu ataupun bahasa asing ni dia mempengaruhi status sosial beberapa individu, iaitu ia menganggap apabila mereka dapat menguasai bahasa asing, mereka merasa diri mereka lebih moden. Apa yang dapat saya pelajari daripada topik ini ialah saya dapat mempelajari beberapa perkataan ataupun bahasa yang sering digunakan oleh etnik Murut. Contohnya, au ninggalanmu yang bermakna siapa nama kamu, dan keansayan rasu suap bermaksud selamat pagi. Jadi daripada sini saya dapat mempraktikkannya dengan pergaulan seharian saya, contohnya di kelas. Langkah yang sewajarnya haruslah diambil. Jadi peranan ibu bapa ni amat penting bagi mendidik anak mereka sejak kecil untuk bertutur bahasa ibunda sendiri dan mementingkan bahasa sendiri berbanding dengan bahasa lain. Oleh itu kita dapat mengekalkan bahasa ibunda etik kita agar tidak pupus. Kenapa kumpulan kami memilih topik ini untuk dibahaskan? Kerana kebanyakan kaum Murut yang berada di negeri Sabah ini berada di kawasan-kawasan pedalaman yang susah untuk dicapai. Faktor kedua kenapa kami memilih tajuk ini untuk dijadikan pembahasan, kerana kami ingin mengenalkan lagi kaum atau etnik Murut ini kepada masyarakat Malaysia. Pendapat saya tentang isu tersebut adalah kerana bahasa Melayu dan bahasa Inggeris ni merupakan bahasa pengantar yang saya rasa wajib untuk diketahui dan dipelajari oleh semua orang, kerana bahasa ini, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris ni digunakan secara formal dalam contohnya aspek pekerjaan, aspek surat menyurat, khususnya lagi dalam aspek pembelajaran, iaitu kebanyakannya buku teks yang digunakan sekarang dua bahasa, iaitu dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, dan ada sesetengah sekolah kerajaan maupun sekolah swasta yang menggunakan bahasa Inggeris dalam subjek-subjek tertentu seperti sains dan matematik. Apa yang saya pelajari dari isu ini? Okey, saya pelajari bahawasanya sekarang adalah penting untuk ibu bapa mengajarkan anak mereka dua bahasa utama tersebut seperti
bahasa Inggeris dan bahasa Melayu, tetapi mereka juga hendaklah dan sewajarnya mengajarkan anak mereka tentang bahasa etnik mereka sendiri agar anak-anak mereka tidak ketinggalan zaman. Maksudnya kita sebagai generasi moden memang perlu untuk mempelajari bahasa-bahasa pengantar ini, tapi bahasa ibunda kita juga, maksudnya bahasa etnik, juga perlu dititik beratkan supaya bahasa ini tidak lapuk ditinggal zaman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurisa binti Sadri, BA 23110455. Seperti yang kita tahu, bahasa merupakan alat yang digunakan untuk tujuan berkomunikasi antara satu sama lain. Disebabkan oleh negara Malaysia yang mempunyai pelbagai etnik dan yang memiliki bahasa dan budaya tersendiri, etnik Murut semestinya akan betul-betul menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Akan tetapi terdapat juga sebilangan masyarakat ataupun keluarga daripada etnik itu sendiri yang tidak dapat betul-betul bahasa ibunda mereka sendiri. Ini adalah disebabkan oleh faktor utama penggunaan bahasa asing dalam kalangan ahli keluarga. Sebagai contoh, ibu bapa lebih memilih untuk berkomunikasi dengan anak-anak mereka dengan menggunakan bahasa Inggeris, disebabkan oleh perkembangan era globalisasi yang berkemungkinan besar menjadi impak bahasa Inggris terus berkembang. Oleh itu, terdapat banyak usaha yang kita boleh lakukan dan kita boleh gunakan untuk memartabatkan semula bahasa ibunda bagi etnik Murut ini, seperti kita berkolaborasi dengan komuniti-komuniti Murut yang lain. Contohnya, kita mengajak masyarakat lokal untuk melibatkan diri mereka dalam projek-projek yang boleh mendorong kepada penggunaan bahasa ibunda mereka dengan cara mengadakan acara budaya atau mengadakan seminar kempen fokus kepada kepentingan bahasa dan budaya etnik Murut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kisha Firdaus dengan nomor matriks BA 23110573. Cabaran bagi bahasa Murut dalam konteks ini merupakan kekurangan penggunaan bahasa Murut dalam urusan-urusan rasmi seperti birokrasi, perniagaan, dan pendidikan. Bahasa lebih tertumpu kepada perbicaraan sesama rakan-rakan. Murut terdapat di beberapa kawasan seperti Keningau, Tenom, Pensiangan, Sipitang, Kalapakan, Beaufort, dan Kinabatangan. Kaum Murut mewakili sebanyak 2.9% daripada penduduk di Sabah, iaitu kurang daripada 50,000 orang. Justru, ini kurang memberi insentif bagi kebanyakan orang Murut untuk mendalami bahasa mereka sendiri, kerana kebanyakan rakyat Malaysia dan juga termasuk orang-orang Sabah sendiri tidak memahami bahasa Murut. Lebih logik dan rasional untuk mendalami lingua franca seperti bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Walau bagaimanapun, situasi ini menjadi ancaman kepada integriti budaya kaum Murut. Apa yang saya belajar daripada topik ini merupakan kepentingan untuk menjaga bahasa ibunda. Bahasa Murut, walaupun hanya memiliki sedikit penggunanya, memiliki kekayaan dari segi kebudayaan dan peninggalan. Meninggalkan warisan ini bukan sahaja akan memotong generasi muda daripada kebudayaan Murut yang lama, tetapi juga akan mengurangkan kekayaan kebudayaan negara Malaysia secara menyeluruh. Kehilangan bahasa Murut akan menyukarkan orang Murut untuk memahami semula segala prosa, peribahasa dan juga keunikan Murut sebagai kaum. Kemungkinan hal ini boleh menyebabkan kesan domino di mana kaum-kaum Bumi Putra Sabah dan Sarawak lain turut meninggalkan warisan bahasa mereka dan menyebabkan kebudayaan bankrupt di Malaysia. Justru, saya mencaratkan bahawa usaha untuk yang lebih efektif sepanjang zaman adalah untuk mencari cara supaya budaya dan bahasa Murut selari dengan budaya zaman kini. Medium yang terbaik untuk mencapai hasrat ini adalah lagu, spesifiknya lagu cinta.
Hal ini terbukti dengan lagu yang menggunakan bahasa dusun yaitu Momo Hobo oleh Elisa Paujin yang memiliki 10 million pendengar di YouTube. Belum lagi termasuk media lain seperti Spotify dan SoundCloud. Sekiranya orang Murut menggunakan strategi yang sama, saya yakin bahwa bahasa Murut dapat memperkembangkan peminat bahasa mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Salah satu cabaran yang dihadapi bagi menuturkan bahasa Murut dalam kalangan masyarakat etnik Murut, terutamanya dalam golongan muda, ialah penggunaan teknologi. Golongan muda lebih terdedah dengan bahasa Melayu dan juga bahasa asing, yaitu bahasa Inggris, karena wujudnya platform seperti TikTok, Facebook, dan juga Instagram. Penyebaran dan juga penggunaan bahasa asing dan juga bahasa Melayu dalam ketiga-tiga platform tersebut karena ianya lebih mudah dituturkan supaya masyarakat lain lebih paham dan mereka dapat berkomunikasi antara satu sama lain. Keadaan tersebut telah menyebabkan mereka lupa untuk mempelajari dan menuturkan bahasa etnik mereka sendiri. Keadaan tersebut telah menyebabkan masyarakat Murut ini dia lupa dan juga tidak berminat untuk mempelajari bahasa mereka sendiri karena mereka berpikir mempelajari etnik mereka tidak mempunyai kepentingan. Dalam pemilihan topik yang telah dilakukan, saya dapat mengetahui tentang budaya dan juga bahasa yang dituturkan oleh etnik lain. Saya juga dapat mengetahui tentang kepentingan dalam menjaga dan menuturkan bahasa etnik kita sendiri supaya ianya tidak pupus dan dapat diwarisi oleh generasi seterusnya. Antara usaha yang boleh dilakukan untuk memartabatkan bahasa Murut ialah melalui peranan ibu bapa. Mereka perlu mendidik anak mereka tentang bahasa ibunda sendiri supaya mereka tidak lupa dan tidak hilang identiti etnik mereka sendiri. Seterusnya, melalui penubuhan persatuan etnik Murut juga dapat membantu untuk mempertabatkan bahasa Murut melalui pertandingan bahasa yang dianjurkan oleh Persatuan Etnik Murut. Pertandingan tersebut dapat memupuk minat anak muda dan juga mereka dapat pendedahan tentang bahasa dan juga budaya etnik mereka sendiri. Kesimpulannya, penggunaan bahasa ibunda memainkan peranan yang penting dalam pembentukan identitas seseorang dan memperkukuhkan hubungan sosial dalam masyarakat. Walau bagaimanapun, penggunaan bahasa asing juga mempunyai kepentingan tersendiri, seperti ia dapat membuka peluang untuk berkomunikasi dengan orang lain dari latar belakang budaya yang berbeza, dan bahasa asing juga boleh memperluaskan jaringan sosial. Oleh itu, sekian saja pembentangan daripada kumpulan Evidence Season. Sekian, terima kasih.